Penerokaan Detik 12 Malam kini di Negeri Sembilan yang mempunyai adat, kebudayaan, sejarah, tradisi dan sistem politiknya yang agak unik. Peribahasa, biar mati anak, jangan mati adat telah menjadi pegangan hidup rakyat yang berketurunan Minangkabau. Dahulu ini adalah laluan utama kepada penduduk setempat dan orang luar bagi menghubungkan Seri Menanti dan juga Kuala Pilah. Kini ianya digunakan bagi mereka yang ingin melakukan aktiviti berbasikal dan mendaki Gunung Angsi. Namun apabila malam menjelma, kawasan ini menjadi senyap sunyi dan hampir tiada kenderaan yang melaluinya. Episod kali ini, Detik 12 Malam akan menyelusuri sebuah jalan misteri di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Dalam kehidupan ada perjalanan dan laluan yang perlu kita hadapi. Sungguh pun begitu, kita ada pilihan sama ada ingin berhadapan dengan liku-liku ini tanpa mengira siang atau malam. Apakah sejarah yang membuatkan lokasi ini sangat misteri? Kita dapatkan jawapannya. Ngah, kalau tak keberatan, boleh kongsikan sedikit tentang sejarah dan latar belakang laluan Bukit Putus ni? Laluan ni dulu asalnya daripada tahun 1875. Jalan asal dia memang jalan bukit lah. Kenderaan yang lalu time tu untuk macam pedagang-pedagang daripada Seremban ataupun nak ke Kuala Pilah ataupun nak ke Seri Menanti. Waktu tu. Masa tu dah ada tar ke belum? Belum. Masa tu masih lagi jalan bukit. Jalan tar ni dibuat pada tahun 1922 ataupun 1925, antara tahun tu. Waktu tu pemerintahan kerajaan British. Dia naikkanlah jalan ni. Buat tar balik, susun balik, cantik balik. Kalau ikutkan berapa panjang laluan Jalan Bukit Putus ni? Laluan kalau ikut pada peta dalam 7 km jugalah sampai bawah. Jauh. Dan jalan ni ada 32 selekor. 32 selekor sampai bawah. Okey. Dan kalau ikutkan selekor ni, adakah selekor-selekor yang dikategorikan sebagai selekor yang berbahaya? Ada antaranya lah yang bahaya. Dan juga banyak kemalangan maut kat sini. Kemalangan maut Yes. Oh, apa puncanya kalau ikutkan selain daripada selekor? Punca kalau waktu malam sini memang tak ada lampu, tak berjalan. Jadi keadaan gelap tu dengan kenderaan dia yang lori ke kenderaan berat. Jadi selekor-selekor yang kecil tu mungkin bahaya lah untuk mereka. Jadi macam sebelum ni, kalau laluan ni lah melupakan laluan utama penduduk setempat, orang-orang luar, ini adalah laluan utama. Mesti agak sesak juga ketika tu kan? Memang sesak. Kalau pagi ada yang kerja di Seremban, jadi yang daripada Kuala Pilah nak ke Seremban, pagi memang rush kawasan ni. Memang penuh dengan kenderaan lah. Sampai tahun 2009, baru kerajaan negeri buat highway yang baru kat bawah tu. So sebelum tu, memang inilah jalan utama. Seremban, Kuala Pilah, Seri Menanti. Sepanjang pengetahuan Angah kan, pernah tak dengar cerita orang sekeliling ataupun pengalaman orang lain tentang kisah misteri kawasan ni? Macam yang saya sendiri dengar, macam pemandu kenderaan tak ada orang pemandunya. Lepas tu ada setengah orang jumpa nenek tua berjalan tengah malam. Lepas tu bila ada kenderaan naik bukit, dia rasa macam berat, tak boleh nak berjalan. Enjin mati tiba-tiba, macam-macam kelibat. Orang nampak lah kat sini. Itu waktu siang ke waktu malam? Tak tentu. Ada siang, ada malam kejadian. Siang-siang pun pernah berlaku? Ada, siang pun ada. Macam Angah sendiri, pernah tak Angah lalui pengalaman yang misteri dan menyeramkan? Pada saya sendiri, pernah lah.
Tapi yang betul-betul hardcore waktu tu tahun 2002. Saya tak ingat dalam 2002-2003 macam tu lah. Waktu tu saya masih aktif dengan Pertahanan Awam. Jadi kita ada terima kes pendaki Gunung Ansi. Waktu tu dah pukul 2 pagi macam tu. Jadi diorang sesat tak turun ke bawah lagi. Jadi kami ada dapat arahan ditugaskan untuk bawa diorang turun. Jadi kami ada buat satu camp dekat belah bahagian bawah tu. Jadi bila kami dah dapat anggota-anggota, kita naik, kita bawa turun semua. Waktu on the way nak ke camp tu balik, saya ada terperasan lah. Ada satu makhluk tu tinggi, saya tersuluh untuk confirmation apa benda, saya tengok dia, saya suluh balik, mata dia merah, tinggi, warna hitam besar. Oh. Tu pengalaman saya lah. Berapa tinggi makhluk tu? Oh, saya rasa dalam 13 kaki dia kot. 13 ke 14 kaki. Tinggi. Bukan tinggi bumbung ni? Yes. Cuma saya just macam tak sengaja tersuluh. Jadi untuk confirmkan tu, saya suluh balik, baru saya nampak dia. Dia tak marah pula? Dia tak ada lah, cuma dia duduk situ lah. Muka dia tu macam mana? Ataupun hanya memang gelap? Memang gelap. Saya cuma nampak mata dia dengan ketinggian dia je. Kawasan bawah tu, dekat laluan balak bawah tu memang gelap, tak ada cahaya langsung. Jadi mungkin tu pengalaman saya. Jadi selepas kejadian perjumpaan ataupun penampakan tu, ada angah demam ke, sesak sejuk, macam ada orang ikut balik rumah ke? Ikut tak ada. Demam tu adalah. Dalam demam, 3 hari demam juga. 3 hari juga 3 hari juga demam. Dia macam terkejut lah. Sebab kita jarang jumpa. Setiap kali jumpa depan mata macam terperanjat, terkejut, seram sejuk semua ada lah. Makhluk yang Angah nampak tu, makhluk apa? Allahualam lah. Saya pun tak boleh nak confirm kan. Sebab tu mungkin pengalaman pertama ke kan. Jadi macam terkejut lah. Jadi saya nak cakap pun saya tak tahu. Tak pastilah. Tak pasti lah. Okey, tak apa Ngah. Terima kasih banyak Okey, di atas perkongsian pengalaman tu. Agak gerak sembal dulu. Nanti apa-apa lalu kan. Okey, boleh. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Mi. Waktu siang kita nampak selamat datang ke Kuala Pilah. Di waktu malam dia bertukar menjadi selamat datang ke Kuala Pilahi. Huruf I itu sebenarnya pocong. Dia membentuk wajah. Wajah je. Wajah Baju tak macam nampak. wajah yang macam mengering lah. Macam muka dia pecah-pecah. Macam ada nampak macam gigi sikit dengan mata dia merah. Sejarah menunjukkan Jalan Bukit Putus ini mempunyai himpunan cerita tersendiri. Pemandu-pemandu bukan sahaja perlu berdepan dengan bencana alam, tetapi mereka perlu kuat semangat untuk berdepan dengan perkara-perkara pelik dan menyeramkan yang pernah berlaku di sini. Daripada penggiat aktiviti paranormal pula, apakah pengalaman yang boleh mereka kongsikan? Okey, Abang Sam. Ya. Kita borak kat sini lah. Boleh. Okey, Abang Sam. Nak tanya jugalah, berapa lama abang dah berkecimpung dalam dunia paranormal ni? Pada tahun 1996. Lama dah. Oh lama, memang lama, sangat-sangat lama lah. Apa yang membuatkan abang minat? Yang pertama saya mencabar diri saya lah. Sebab asalnya saya ni memang seorang yang penakut. Penakut. Saya nampak bayang-bayang ke, benda bergerak ke apa, saya dah macam apa benda ni kan. Bukan saya nak tunjuk saya berani ke bukan. Saya mencabar diri saya. So lepas tu saya mulalah cari cerita-cerita. Orang kata tempat ni ada pontianak ke, pocong apa macam tu. So saya cuba pergi. Saya nak pastikan benda ni betul ke. Macam tu. Okey, Abang Sam, boleh dapat kepuasan ke? Boleh sebab saya suka share dengan orang. Maksudnya kadang-kadang saya seorang-seorang. So apa kata saya share dengan orang. So kepuasan saya dekat situ. Saya dapat share satu lokasi tu yang orang tak tahu. So boleh buat orang tahu. Macam itulah. Cik Abang Sam pula ada tak pengalaman dekat sini? Okey, ada banyak kejadian kat sini. Yang first yang saya dapat tahu kenapa saya datang ke Bukit Putus ni, apabila adanya satu papan tanda. Papan tanda di mana kalau waktu siang kita nampak selamat datang ke Kuala Pilah. Di waktu malam dia bertukar menjadi selamat datang ke Kuala Pilahi. Bermaksud di belakang huruf H tu adalah huruf I. I itu sebenarnya pocong. Oh, ya ke? Pocong Dan banyak pemandu mendakwa nampak benda ni. So sebab itu membuat saya terpanggil lah datang sini. Okey, Abang Sam, ada tak pengalaman yang menyeramkan, misteri berlaku dekat laluan ni? Salah satu di Seleko Kedua. Masa tu dalam waktu malam lah, pukul 10 hingga pukul 11 macam tu. Saya seorang, saya tengah ambil merakam lah suasana sini. Suasana Bukit Putus ni. Tiba-tiba di belakang saya macam ada kena cakar. Saya macam rasa macam ada benda yang menghiris. Dekat belakang ni dihiris slow je. Oh. Di belakang ni dihiris. Daripada atas sampai bawah. Berapa So saya ingat dia rasa macam satu je. Satu line je? Tapi saya ingat urat kot kan. Mungkin sebab saya terlalu lama ambil gambar urat. So bila saya balik,
saya balik. Bila orang rumah saya suruh rumah saya snap gambar. So nampak memang ada garisan cakar. Merah macam tu, merah, sangat-sangat merah. Tapi yang aneh ya, pagi besok bila saya bangun, dah tak ada dah, hilang terus. Dia jadi macam clear kulit tu. Oh ya ke? Itu yang pelik, agak pelik bagi saya. Okey. Semasa kejadian tu berlaku, apa aktiviti yang Abang Azam tengah buat ketika itu? Masa tu saya merekod suasana. Dia orang kata ada sini ada pocong lah, ada orang bawa keranda lah apa semua. So saya cuba merakam suasana. Masa ketiga itulah saya kena. Abang Azam, selain daripada itu ada kisah lain? Ada. Tentang sebuah kereta. Oh, ada? Ada. Tapi kebetulan dia dekat kat sini. Jom. Ya, pergi. Jom. Kebetulan dekat je. Jom. Dekat sana. Mana? Terus belah tepi tu je. Jambatan ni ke? Jambatan ni. Okey, Abang Azam. Ya, Ni kau siapa ni? Okey, di sini dikatakan adanya bas yang terjunam. Masuk sampai ke bawah gaung. So disebabkan kejadian tu dia orang bina tembok ni untuk menghalang kejadian yang tak diingini berlaku lah. Pada suatu petang ketika saya dengan 2 orang sahabat, kita orang merakam lah. Saya dengan sahabat saya merakam suasana ni pukul 6. Tiba-tiba sebuah kereta datang menghampiri kita orang. Betul-betul datang ke depan ni. So saya pun macam sebab daripada tadi tak ada kenderaan. Tiba-tiba ada sebuah kereta ni datang. Saya nak bagi salam lah. Belum sempat saya bagi salam. Saya tengok muka dia macam ni lah. Dia macam kelang kabut tau. Tapi masa dia pandang, dia tak pandang saya tepat. Dia pandang belakang kita orang. Di sudut ni. Salah satu sudut ni. Dia pandang. Lepas tu saya pun baru nak bagi salam lah. Okay, lepas tu tiba-tiba dia mundur. Dia mundur kereta lah. Kadang yang memang kelang kabut lah kan. Lepas tu saya pun pelik. Apa pasal dia kan? Tiba-tiba. Lepas tu saya pun terdetik lah. Lebih baik aku ambil foto lah. Tiba-tiba saya terasa macam tu. Lepas tu masa saya ambil. Saya ambil laju lah. Tap. Lepas saya dah snap gambar semua. Bila saya tengok balik. Di seat belakang dia ada satu makhluk tau. Wajah yang macam bentuk tak bentuk lah. Ngeri sangat dah. Macam ada mata merah. Tak pasti yang belakang tu. Sebenarnya dalam kereta tu ada berapa orang? Seorang je. Seorang je? Seorang je. Adakah benda yang masa dia sebelum kelang kabut dia nampak kat belakang kami tu, adakah benda tu sekarang follow dia balik? Adakah makhluk tu follow dia balik? So kami pun ingat nak kejar lah, tapi tak sempat. Kita nak tanya lah apa yang dia nampak kat belakang tu. Itu antara pengalaman lah yang sampai sekarang saya terfikir. Apa benda ni? Apa benda yang dia nampak? Okey, macam mana dia punya pakaian kat dalam tu? Dia membentuk wajah. Wajah je? Wajah. Macam wajah yang macam mengering lah. Dia macam muka dia pecah-pecah. Atau macam ada nampak macam gigi sikit. Dengan mata dia merah. Merah macam tu lah. Saya tak pasti makhluk apa. Baju dia tak nampak lah? Tak nampak baju. Cuma muka saja. Laki perempuan? Di seat belakang. Tu pun tak pasti. Kita tak suka nak tahu kan. Dia punya bentuk. Tapi muka sajalah. Nampak muka je. Ada gambar? Ada. Saya memang ada. Boleh tunjuk? Boleh. Sekejap Ini macam lama dah saya simpan ni gambar ni. Ya. Kalau Tuan Azmi boleh tengok. Okey, ni kereta tu. So nampak ni seat kan. So di belakang seat. Tu. Tengok dia punya muka dia. Badan tak nampak lah, ni wajah je nampak. Macam ada mata tu. Ini daripada satu gambar ke atau setiap gambar yang dia ambil? Satu je. Salah satu gambar. Satu gambar yang saya ambil. Jadi adakah Abang Azam rasa tempat ni memang ada penghuni dia? Memang ada. Memang ada. Pada pendapat saya sendiri dan selepas saya buat explore di sini memang ada lah. Tapi cuma kita nak nampak jelas tu agak payah lah. Melalui rasa yang memang saya ada rasa. Saya boleh rasa tapi saya tak boleh nak nampak. Disebabkan itulah saya menggunakan macam gadget-gadget untuk tambahan lah untuk dalam saya punya terjahan. Okey, Abang Azam. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian cerita-cerita seram ni. Terima kasih juga pada Azmi dan semua kru lah di Tidur Malam. Okey. Boleh tunjukkan saya tak kawasan yang boleh, tempat kita yang ada? Boleh. Tadi dengar macam ada bunyi motor yang tengah rem. Weng. Password. Ada yang panggil saya ke? Tanda tanya tentang kisah seram lokasi ini membuatkan kami ingin terokai Jalan Bukit Putus bagi mendapatkan kepastian kepada persoalan yang bermain-main di minda. Walaupun hujan turun membasahi bumi, kami mengharapkan segalanya terjawab dalam siasatan Detik 12 Malam. Okey, kita dah sampai ke gazebo yang pertama. Jadi kita nak lihat bagaimana suasana dan juga apa yang kita dapat rasakan di kawasan ni. Jom. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sinilah terletaknya sebuah penampangan kecil dengan air terjun di bahagian dalam. Kita lepak sekejap. Sekarang ni nampak macam kawasan ni berkabus. Sekarang ni kita cuba merasai pengalaman duduk di kawasan memang laluan Bukit Putus ni, dan salah satu air terjun dan juga empangan kecil yang ada dekat sini. Tiba-tiba dengar macam bunyi Jah! Ni apa? Boleh dikatakan salah satu kawasan yang agak menyeramkan lah, kerana cerita-cerita masyarakat, orang sekeliling, orang luar tentang jalan-jalan ataupun laluan yang menjadi buah mulut kerana cerita-cerita seram mereka. Dalam keadaan sekarang dengan deruan bunyi air ni, dia macam mendengar alunan ataupun bunyi yang, kalau sekarang ni sekejap tadi saya dengar macam ada bunyi orang bergendang. Dung getak dung getak dung getak dung. Tapi tak berapa jelas bunyi tersebut. Dia macam bunyi di sebelah sana. Ada orang pasang radio ke? Dalam kereta tadi tak pasang radio. Jam sekarang menunjukkan pukul 1.22. Kita cuba tengok dekat sebelah sana tu. Tadi dengar macam ada bunyi motor yang tengah rem. Weng, weng, weng. Saya rasa kita dah boleh bergerak. Okey. Kita cuba beralih ke kawasan satu lagi. Kita tengok sendiri Ini jalan memang lebih kurang sama juga selekohnya. Okey. Dalam keadaan macam ni kita tak pasti apakah kemungkinan yang bakal berlaku. Mereka yang berani mengambil risiko untuk berada di dalam kawasan ni adalah mereka yang tahu keselamatan mereka terjamin, dan juga kenderaan yang mereka naiki adalah berada dalam keadaan baik. Password, ada yang panggil saya ke? Tim, ada yang panggil saya ke? Masuk. Ada yang panggil saya ke? Tiada. Okey, sekarang ada kelainan Ada rasa dekat tempat ni. Saya tak pasti apakah ia, tapi kita cuba duduk lama sikit lah kat sini. Ada sesiapa kat sini ke? Tadi panggil nama aku, kenal aku ke? Oh, tiba meremang beroma Kalau sekarang ni dapat lihat dia macam ada butiran-butiran halus yang terbangan daripada arah sini menghala ke sana. Macam ada bercakap lah. Saya tak pasti apa yang saya dengar. Tapi kalau ikut memang ada yang cuba nak berkomunikasi dengan saya. Jadi kita cuba ke satu lagi kawasan yang dikatakan tempat, di antara tempat yang agak keras Ada kereta Oh, kereta polis. Assalamualaikum Encik. Buat program Detik 2 semalam. Jadi memang ada rondaan daripada pihak berkuasa. Tadi pihak polis baru sahaja melalui kawasan sini untuk membuat rondaan. Tengok, polis pun lalu kat sini Kalau anda
apa-apa kerosakan ke kenderaan yang berada dekat sini, tak ada masalah. Pihak PDRM bersedia untuk membantu anda. Sejuk dia lain macam menusuk. Sekarang saya berada di lokasi yang pernah dikatakan ada penampakan dekat sini. So berbeza daripada tempat tadi dan juga tempat yang terkini. Dan inilah laluan terakhir bila mereka menuruni kawasan ini, dan inilah laluan yang akan bertemu dengan highway yang baru. Dan tak jauh daripada sini kita boleh dengar bunyi kenderaan yang lalu lalang, walaupun jam telah pun menunjukkan pukul 2:30 pagi. Ini adalah tempat untuk mereka menguji keberanian dan juga mendapatkan sesuatu untuk dikongsikan kepada anda semua. Sesuatu yang mungkin orang lain tidak berani, tetapi mereka mendapatkannya untuk tontonan anda. Itulah kepuasan bagi mereka mungkin. Saya masih lagi tertanya, apakah sebenarnya yang memanggil saya? Siapakah yang memanggil saya dekat atas sana tadi itu? Sebab suara itu sangat jelas, walaupun ada deruan air terjun, air sungai, tapi panggilan tu sangat jelas. Azmi. Memang ada orang panggil. Bunyi macam tak jauh lah kat belakangnya. Jadi apa yang boleh saya simpulkan untuk siasatan kali ini, kepada mereka yang gunakan laluan ini, pastikan anda cukup kuat untuk melaluinya. Jika ada masalah, jangan risau. Kita masih ada pihak berkuasa yang akan mengambil berat dan juga membuat rondaan. Tetapi jika anda bertemu dengan perkara yang pelik, mistik dan misteri hasil daripada mereka yang menceritakan tentang sejarah tempat ini, perkara yang seram, itu mungkin bahagian anda untuk merasai pengalaman misteri selepas detik 12 malam.